Oh, tak dengar suara. Tak dengar. Tak dengar. Lepas tutup tadi. Boleh. Dengar. Dah dengar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu. Terima kasih pengurusi Cik Zali, Cik Malan Mudir, guru-guru kanan, guru-guru seluruhnya kaki tangan materi sekalian. Syukur pagi ni kita masih dapat menyambung usaha kita, mengambil sedikit tazkirah atas pesanan-pesanan untuk orang yang menyampaikan pesanan dan juga untuk semua kaki tangan sekolah akademik dan bukan akademik. Jadi terima kasih kat pengurusi. Kemudian sebelum nak mula ni, kita mula dengan Al-Quran dulu. Disuruh kita dalam ni semua usaha suka nak sebut. Nawiru manazilakum bisalah. Terangilah rumah anda semua dengan salat. Kalau pun kita duduk sembahyang di masjid tapi di rumah kena ada sunat, itu bagi lelaki. Perempuan bersabar lah. Nawiru manazilakum bisalah. Jadi salat sunat kena ada di rumah. Wa tilawatil Quran, dan terangilah. Jadi terangan dengan salat sunat. Kemudian terangilah rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Nabi suruh kita terangkan rumah kita dan ini sunnah. Kita kutip sekadar yang mampu, walaupun kita tak pandai banyak, baca banyak. Kita baca yang sedikit tapi bagi ada hari-hari. Nawiru, kita ambil balik. Terangilah, sinarilah rumah anda. Buyutakum, rumah-rumah kamu. Bisalah, dengan mendirikan salah. Wa tilawatil Quran, dan tilawah Quran. Jadi kalau suami duduk main sembahyang masjid, alhamdulillah bagus. Tapi di rumah kena ada hak dia sikit. Ada hak dia sikit. Jadi sebelum kita mula semua, insyaAllah kita mula dulu dengan bacaan Al-Quran. Kita balik, kita ulang, kita ajak anak kita, ada cucu, kita ajak cucu. Dan pahala besar, pertama pahala belajar mengajar, yang kedua pahala belajar. Jadi macam ni kita sambil-sambil berkongsi, mudah-mudahan Allah beri kebaikan, mengajar dan belajar. Ini sampai surah, itu kita baca At-Tin. Hari ini kita baca Alam Nashrah. Surah Asy-Syarh. Suratul Syarh Alam Nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah kita yang kedua lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Jadi nashrah ada shim, ada tapashi. Nash bunyi. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian sadrak, kharqalah sughra. Ada lantun. Sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Ada dengung. Anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Ni payah Ustaz ulang balik. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Nun syadah dengung. Kalau bonti pun ada nun syadah. Hunnah nun syadah. Kena dengung 2 rakaat. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra ma'iwat panjang 2 rakaat. Yusra. Fa idza faragh, ghin huruf tinggi lalu kat langit khah je dah. Siapa dengan kha. Fa idza faraghta fansab.
Sab, ada qalqalah fansab. Qalqalah wusta. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kita baca, kita nak ajak anak-anak baca, kawan-kawan. Ambil sikit sunnah Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kita ambil ni, kita akan rasa kebaikan dia. Nak sebut ni pasal anak buat dulu. Bila belajar ambil kat guru-guru daripada hafaz Quran, kita cari depa baca hadis, kamu nak boleh baca Imam An-Nawawi At-Tibyan. Masya-Allah. Sekarang buku Tibyan ni diterjemah oleh pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Jadi kita buat, kita rasa. Cuma ambil sikit. Faiza faraghta fansab. Bila kita sudah habis kerja kita, pengurusan dunia kita. Kita sibuk habis semua urusan cari makan, nak bina kehidupan dunia sampai akhirat. Wa ila rabbika farghab. Kemudian kita mula lakukan kerja-kerja yang Allah Ta'ala suka. Jadi apa yang Allah Ta'ala suka, kita duduk rumah. Pertama kita boleh baca Quran. Kedua kita boleh zikir Allah. Ketiga kita boleh solat sunat. Itu yang biasalah. Kemudian kita boleh buat kerja-kerja yang lain yang boleh menyumbang kepada kebaikan. Jadi habis semua kerja kita, diminta kita farghab, buat kerja-kerja faj'al, dia kata. Masa lapan kita tu habis. Faiza faraghta fansab, habis kerja-kerja kita, harian kita. Wa ila rabbika farghab, kita melakukan kerja-kerja yang Allah Ta'ala suka. Kalau di rumah, solat sunat, baca Quran, masak makanan ikhlas, kita ada badah untuk suami dan anak-anak. Juga yang menumpang kasih di rumah kita misalnya. Habis daripada tu apa lagi, kita boleh baca Quran. Kita boleh sembahyang sunat. Kalau hari Minggu boleh sunat duha, kita ada di rumah. Malam kita boleh buat sembahyang malam, kita nak bangun tak larat. Sembahyang malam dan witir. Kalau pun kita tak mampu nak bangun sembahyang tahajud, kita ada witir, tak larat nak buat betul lewat takut buat lepas sembahyang sunat Isyak. Tak larat buat 3 rakaat, buat 2 rakaat. Jadi farghab. Wa ila rabbika farghab. Kerja-kerja yang Allah Ta'ala suka. Jadi kita rumah baca Quran, zikir Allah. Ajak anak-anak baca Quran, masak, makan, basuh kain semua. Tempat dapur kita ialah bilik ayat rumah kita, ialah tempat kita melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita buat kerja-kerja yang Allah Ta'ala suka. Jadi baca Quran, Allah suka, zikir Allah. Allah Ta'ala suka, salawat kata Nabi SAW, Allah Ta'ala suka. Kemudian sembahyang sunat, buat makan, beri makan suami, anak-anak. Dan orang-orang yang menumpang kasih di rumah kita. Semua ni untuk kita dekatkan diri kepada Allah di masa yang sama. Sebagai penyediaan bekal untuk kita nak balik bertemu Allah. Sekarang COVID, dia tak kira muda tu. Semua dia ambil awal. Jadi kita nak balik kepada Allah, minta sempat, ada sedikit persediaan untuk nak makan di alam yang selama-lama. Untuk hidup di alam yang selama-lama. Ini peluang. Jadi faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita buat apa perkara-perkara ibadat-ibadat yang disukai Allah. Zikir Allah mudah. Salawat ke atas Nabi mudah. Baca Quran yang kita dah ada. Ajak anak-anak. Sembahyang sunat kita dah tahu dah. Tak nak berdiri sunat boleh duduk. Tak boleh berdiri sunat kita boleh duduk. Malam ada sunat malam, jangan tinggal witir. Kita nak bangun malam payah nak buat sejuk dan lain-lain. Jadi lepas sembahyang sunat Isya 2 rakaat, aku sembahyang sunat witir. Kalau tak larat sangat 1 rakaat kan Allah. Kalau larat 3 rakaat. Boleh buat 2 salam pun boleh, 1 salam pun boleh 3 rakaat. 2 salam mukadimah, aku sembahyang sunat witir 2 rakaat. Tahiyat habis salam, dan bangun lain 1 rakaat witir, aku sembahyang sunat witir. 1 rakaat kan Allah. Kalau 3 boleh buat sekali pun boleh. Aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kan Allah. 1 salam. 1 tahiyat, 1 salam. Kalau kita beri lama, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Boleh berakah. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dapat sikit manfaat dan kita ajak yang kita baca ni dekat anak-anak kita. Kita ambil pala, ambil sunnah Nabi dia suruh khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Orang terbaik ialah belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kita ambil sunnah ni. Jadi alhamdulillah sikit tazkirah. Ini untuk anak dan juga untuk cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, kaki tangan sekolah. Materi juga kaki tangan akademik dan bukan akademik sekolah Seri Melati, Serati kita. Jadi sikit sambungan sikit-sikit, ustaz bagi sikit-sikit untuk diri anak, mengingatkan diri anak dan antum semua sama-sama menjalankan tanggungjawab kerja-kerja yang besar untuk melahirkan generasi yang menyambung usaha-usaha dakwah, rantaian yang telah disediakan oleh Nabi, disambung oleh sahabat, disambung oleh tabi'in sampai 300 tahun zaman terbaik. Kemudian rantai-rantai dakwah ini berasal daripada Nabi sampai kepada ulama. Kemudian rantai ini, mata-mata rantai ini sampai kepada kita. Ini peluang Allah Ta'ala sediakan untuk kita, untuk menyambung kerja-kerja yang mulia ini. Sebab itu kita berbeza dengan kita hadir ke sekolah-sekolah lain. Anak duduk kaki tangan awam. Pagi anak mengajak di Tajuk Syekh. Petang anak main sini dan malam. Tapi berbeza. Pagi mengajak Syekh Sapi. Petang, malam anak ada sini. Jadi kita main sekolah kita selalu kita sebut adalah berbeza. Sebab itu peringatan-peringatan ini, tazkirah ini, kita sebut selalu untuk recharge balik ingatan kita. Minggu lepas nak sebut, kita masuk main ke materi, logo di depan tu al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi-Nabi, itu logo kita. Kita mengharapkan anak-anak lepas materi yang kita didik selama 5 tahun, selama 6 tahun setengah. Mereka sambung pelajaran sekali lagi, akhirnya mereka keluar menjadi ulama. Untuk menyambung usaha dakwah yang diasaskan oleh Nabi SAW. Sampai zaman kita sekolah diasaskan pula oleh almarhum Allah maghfirlahu warahmuhu Ustaz Dahlan. Jadi supaya kita ingat bahawa besar itu bukanlah sekadar nak bagi mendapat budak dekat excellent dapat 5A. Kalau sekolah rendah kita dapat UPSR 5A kalau dulu. PMR 8A, 7A, 9A. SPM 7A, 12A dan ada budak-budak dapat 20A. Tapi bukan sekat itu saja. Kita nak mereka ni menyambung usaha kita dalam dakwah dan tarbiyah. Sebab itu kita sebut sebagai persediaan untuk kesenambungan Islam masa akan datang. Sebab itu anda sebut berbeza kita dengan sekolah kita bekerja dengan sekolah-sekolah di lain. Sebab pengalaman anak sampai 8 tahun lagi sebelum PJ dan nak bekerja dengan sekolah kerjaan, kemudian duduk di pejabat. Jadi kita main sekolah kita adalah lain sekolah yang kita bina dengan titik peluk. Dengan wangit kita sendiri yang kita buat ada matlamat besar. Bagi cikgu-cikgu yang datang ni untuk pengetahuan. Pahala besar, kita bina dengan duit yang kita cari sedikit demi sedikit. Sumbangan kawan-kawan, sumbangan orang ramai. Akhirnya terbangun materi. Terbangun materi, kemudian terbangunnya sekolah Serati. Yang dulunya dekat dengan rumah anak, kemudian tak qualified untuk dapat kebenaran kementerian. Kita pindah ke sana. Alhamdulillah. Jadi kita duduk sekolah kita ni, kita menjalan tugas dan tanggungjawab. Kalau sekolah biasa kita tunai dan tanggungjawab juga. Amanah juga, tapi kita dalam kerja kita pertama kita menjalankan tugas. Yang ada hubungan dengan Allah untuk mendidik anak-anak bagi masa depan Islam. Baik itu kita kalau budak-budak tak solat di sekolah hendak tanggungjawab kita 7 tahun yang kedua, anak-anak ini dihantar ke sekolah. 7 tahun yang pertama, mak ayah diperintah supaya ajak anak mereka solat. Suruh anak-anak solat semasa umur 7 tahun ajar dia. Kamana wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Umur 10 tahun dia bantah kita linear dengan dia tolak ansur sudah 3 tahun. 10 tahun dia kena sembahyang. Kemudian dia hantar anak ke sekolah. Jadi guru di sekolah lah yang nak bantu kita. Ini untuk semua guru, bukan saya guru agama. Bukan saya guru pendidikan sana, tapi semua guru. Tanggungjawab pendidikan ini. Untuk semua guru kita. Kalau Allah terima kita berkongsi pahala insyaAllah. Kemudian dalam jani tugas kita, tanggungjawab kita. Amanah yang diberikan. Dia bawa main anak-anak yang betul, yang bersih lagi. Kalau sekolah antum lebih bersih daripada sekolah kami. Kami 12 tahun dah. Masuk 13. Antum bersih lagi. Bawa habis umat buah hati.
Masuk ambil umur buah hati. Jadi 7 tahun ke bawah, umur 7 tahun dah mari. Jadi peranan ni kita duduk kepada guru. Jadi amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian dalam kita menjalankan tugas, kami pesapa, antum pesapa, kami dematri, perlu ada muhasabah. Perlu ada refleksi diri. Kita yang mengajar, kita tengok umur kita ada perubahan. Wajah kita, raut muka kita bila berlaku setahun dia ada perubahan. Ada perubahan. Badan kita pun ada perubahan. Jadi kerja kita pun kita akan ada muhasabah. Ada muhasabah diri. Muhasabah untuk apa? Untuk melihat yang lemah-lemah. Dari yang lemah-lemah, kita tengok ada lemah, kita tahu yang mana lemah. Kita usahakan untuk kurangkan yang lemah. Kemudian kita ada yang kuat kita kekalkan. Kemudian kita teruskan. Supaya dia lebih cemerlang. Sebab cemerlang dan lebih cemerlang. Yang kuat yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita tahu. Jadi yang ada, kita maintain dan kita tingkatkan. Semua ni dalam rangka ibadah kita. Kita buat semua ini adalah ikhlas kerana Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Setiap hari Jumaat disuruh kita baca surah Al-Kahfi. Akhir suratul Kahfi, Allah peringat kiranya kita hafal ini akan selamat kita insya-Allah daripada jadi gangguan iblis untuk meninggalkan agama kita. Kemudian 10-11 ayat muka depan tu. Kita baca tak boleh hafal, kita baca selamat daripada gangguan iblis. Daripada alhamdulillahilladzi tu. Jadi kita ada refleksi diri, kita tengok diri kita sendiri. Kalau orang cek kita marah, nak tengok tepi kain orang ni. Tak sendiri tak tengok. Jadi kita refleksi sendiri. Ini ada sirah dia, Mus'ab bin Umar dan imam masjid di Madinah ialah sama-sama dengan Mus'ab dulu yang pernah menggantikan Nabi, sahabat buta ni. Jadi mereka pendidikan diri. Jadi dia akan didik sendiri orang. Macam mana dia boleh tertingkat dia jauh dengan Nabi? Sedangkan bila orang Islam, Nabi hantar pergi sana join dia di Madinah. Jadi sebab tu dia ada tarbiyah zatiyah kita sebut. Pendidikan diri dalam bahasa dakwah, tarbiyah zatiyah. Ada pendidikan diri. Baca Quran kita sendiri, salawat kita sendiri, sembahyang malam kita sendiri. Kalau kita masa tak COVID, kita boleh ada program mukhayyam, kita tidur sama, ada tamrid. Kita boleh baca Quran sama-sama kalau subuh, tidur malam, sembahyang malam. Kalau zaman kami dulu sebulan sekali tidur di matri. Pagi kita buat kerja. Mingguan, setiap minggu, setiap umat sahabat kita pergi buka puasa. Hari Senin kita makan buka puasa. Sembahyang maghrib. Kemudian kita kuliah. Kalau bulan Ramadan kita sembahyang tarawih. Mana kita makan kalori. Dan ustaz buat penyampaian. Kita ambil. Tapi bagi sekarang ni kita tak ada. Apa yang kita ada, kita boleh buat. Tarbiyah kendiri, pendidikan kendiri. Jadi yang lemah kita kurangkan. Kita tahu yang mana lemah. Jangan orang tunjuk kita marah dia nampak kain tepi payung orang. Yang sendiri tak nampak. Semut jauh nampak. Gajah depan mata tak nampak. Bahasa Melayu kita belajar budak-budak. Jadi yang lemah kita kurangkan. Kita hilangkan, kita hakiskan. Dan yang baik, yang berkualiti. Kita tingkatkan sesempurna. Paling sempurna yang mungkin. Ini untuk mendapat rida Allah. Bukan ada siapa. Orang tak tahu, Allah saja yang tahu. Dan kita pun tak abad ke orang. Kita tak mahu benda ni. Orang kita nak menunjuk Allah lebih sangat. Buat apa mana. Jadi kita hubung dengan Allah. Jadi kita berusaha semampu mungkin. Untuk mencari keredaan Allah. Mendapat kecemerlangan. Baik dalam kita dalam pengurusan bilik kerja. Penyampaian kita. Teknik penyampaian kita. Kerja-kerja kita yang lain. Kelas kita. Bagaimana pengurusan bilik kerja apa semua. Sekarang tak ada pengurusan bilik kerja, cuma kena nak peringatlah sikit. Kita kadang-kadang duduk marah budak-budak tak mampu masuk kelas. Kadang-kadang anak 4, 5 adik. Mak pak tak mampu nak beri handphone seorang satu. Semua sekolah berjalan, kita duduk marah. Jadi kita kena lapik juga nak marah pun. Kita cakap yang padang patut je. Kadang kita marah. Dia tak ada. Anak maklum sini mesti ada. Mak ayah bagi tahu dia tak ada duit kerja, tak ada. Tapi dia kata kalau saya ada kerja, saya nanti bayar. Masya Allah sedih. Ada imam ponti, dia kata ponti bersapa ayah.
Duduk jami saja sekarang yang tak boleh kerja sebab COVID. Jadi kan main buat kelas di rumah. Buat kelas di rumah kita kena ambil kira. Kita sama guru, yang kedua di masa yang sama kita nak asal. Bukan saja mu'alim, tapi kita juga murabbi, da'i dan murabbi, pendakwa dan pendidik. Nak ajak budak jadi soleh, menjadi asas untuk masa depan din Allah. Asas untuk masa depan Islam yang menanti. Jadi kita kena ambil kira juga persekitaran kita, bukan semua senang. Bukan semua senang. Jadi kita cakap jangan lepas. Kadang-kadang kita pun geram, tengok sikit kita pun lepas. Tapi ada kesan lebih negatif lagi. Dia tak adil langsung sebab dia tak ada. Kemudian kita marah. Jadi kita cakap pun lapik-lapik juga, minta maaf cikgu ni. Benda yang anak duk rasa boleh tengok ada budak berhenti depan anak. Kemudian mak ayah, mai tak ada duit. Terpesan kat pentadbiran jangan hantar reminder. Tak kata kalau ada duit kita tolong bayar setengah. Nampak-nampak ada yang boleh tolong insya-Allah. Jadi yang lemah kita kurangkan, kita hilangkan, ada yang baik, yang positif. Jadi yang negatif kita hilangkan, benda yang positif, yang baik ditingkatkan semampu mungkin. Menjadi cermelang untuk mencari redha Allah, buat ikhlas kerana Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang berharap dia nak bertemu dengan Allah, falyamal 'amalan salihan, buatlah amalan yang soleh. Wala yusyrik, dan dalam menjalankan kerjaan soleh ini tidak ada tujuan yang lain. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tak ada tujuan yang lain melainkan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni kalau anak zaman kecil-kecil dulu kita bukan ada jam. Jadi baca ayah mak ajak sahabat nak tidur, innal ladzina amanu wa amilus solihat, kita minta ke Allah nak bagi pukul 4.30. Kemudian alhamdulillah Allah bagi selalu jaga. Selalu jaga 4.30 dah ready dah. Tapi ada lagi kebaikan pula bulan Ramadan, ada orang dulu duk pukul macam di Mesir. Bangkit, tak bangkit sudah. Siapa tak bangkit tak payah minta darah dia. Besar kampung, tak payah minta darah, tak payah makan. Arak pun ada. Anak ada pengalaman tidur di Mekah bulan Ramadan, sewa di kampung. Tak boleh lena malam. Mereka kerja bulan malam. Kemudian siang mereka tidur. Jadi kita buat sesuatu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerja-kerja ni yang disebut ni dirangsang oleh junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali salihah. Badiru, naklah kamu bersegera. Bil a'mali salihah, dengan kegiatan-kegiatan, dengan amalan-amalan yang baik. Yang amalan apa pun kita buat yang baik, yang tidak bercanggah dengan syarak. Niat ikhlas kerana Allah. Itu semua baik. Qabla an tushghalu, sebelum kamu disibukkan. Tak dapat sembahyang, misalnya kita sakit lutut, tak boleh berdiri dah. Kemudian kita duduk terlantar tempat sakit, paralyze sebelah. Kita tak boleh dah. Sekarang kita masa sihat. Badiru. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh sebelum kamu disibukkan. Sakit, kita sibuk duduk rumah sakit, nak buat ibadat macam mana. Kemudian badan tak sihat, peluang pula tak ada. Ada rumah sakit, peluang pun tak ada. Jadi ada peluang semasa kita sihat. Dan Allah Ta'ala memang suruh kita baca surah Ali Imran. Wasari'u, naklah kamu bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Kita usaha ni, kita buat baik, dapat keampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Dan luas. Dan syurga yang luasnya selebar langit. Maghfiratin wa jannatin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sebuah syurga lebarnya saja selebar bumi, langit bumi ni. Itu dia. Sebuah syurga luas. Kita kata nak berjalan ke mana luas, tapi di syurga kita hidup untuk selamanya. Untuk selamanya. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat. Luas lebarnya saja langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kerja yang kita buat yang baik ini mengarah kepada takwa. Sebab keluar daripada iman. Dan iman melahirkan rasa takwa. Dan takwa penting menjadi kata putus. Membuat kata
putus dalam hidup kita. Yang baik apa yang Allah pandang baik. Yang tidak baik apa yang Allah kata tak baik. Jadi yang baik apa yang Allah kata baik. Al-Hasan ma hasanahu syar'u dalam kaedah fiqh. Yang baik, yang hasan tu yang baik. Ma hasanahu syar'u apa yang syarak pandang baik. Wal qabih yang tak baik. Ma qabahu asy-syar'u apa yang syarak pandang tak baik. Jadi kita diberi semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama buat kaedah. Jadi kaedah ni berdasarkan kepada Quran dan Sunnah juga. Jadi kita segera. Jadi tugas kita di sekolah. Tugas kita di sekolah pula. Kita dah sebut kemarin, kita masuk sekolah matri. Al-ulama warasatul anbiya. Logo dia. Inilah harapan kita. Jadi kita bekerja tak lari daripada logo yang ada tu, kita patah balik, panjat balik untuk nak lahirkan ulama. Jadi nak lahir bukan senang. Dia mata dengan kita sebab tu yang fardu jelas. Kita kena jelaskan. Dan mereka terikat dengan fardu. 5 tahun di matri kita wajibkan solat. Semuanya di surah. Itu iltizam tanzimi. Walaupun sembahyang dalam bilik sah. Tapi kita ada peraturan nama iltizam tanzimi dalam dakwah. Iltizam syar'i sembahyang tu sendiri. Kena sembahyang. Tapi terbaiknya sunat sembahyang berjamaah. Tapi budak-budak payah. Jadi kita ikatkan dengan peraturan sekolah. Tidak boleh solat di bilik. Walaupun di bilik sakit kecuali tak boleh jalan. Malangkan semua solat ialah di surau untuk membiasakan dia 5 tahun dengan harapan. Bila dia masuk kan mesti tidak cair yang kita ajar. Kadang-kadang lama kita melihat duduk rumah okey, masuk pergi kat Kanada, balik mai cuti, minta maaf. Negeri antara siang malam, panjang pun malam. Malam panjang, siang kadang-kadang panjang, kena bulan Ramadan siang panjang. Ini rezeki Allah bagi kat depan boleh tengok. Dia balik mai, ayah tanya apa siapa tak semayang. Dia jawab balik sebiji kat ayah, semayang. Semayang buat apa? Tengok. Daripada kecil sebelum masuk universiti, kita ajak dia. Tapi bila dia masuk ke universiti, dia jumpa dengan kawan-kawan yang berhak, akhirnya boleh tanya ayah balik semayang buat apa. Macam mana hancur hati luluh ayah, hati ayah mak mengharapkan anak mengaji sonok, dapat mengaji luar negara. Kata kawan rasa gembira. Tapi akhirnya Allah takdirkan mati, dia tak, kita tak payah bawa balik. Allah takdirkan mati, tak payah bawa balik. Jadi kita di masrah anak kat kita, sekolah kita siapa, sekolah kita selati, waktu zuhur ada, kita ada guru-guru yang teman. Siapa di matri, budak-budak sembahyang, guru-guru pun sama solat. Yang tak balik, solat di matri. Untuk pertama menjadi contoh. Yang kedua, di masa yang kedua dapat melihat yang mana ia buat tak betul. Yang mana yang tak betul, rukun qauli fi'li, rukun fi'li, kita boleh tegur mereka. Masa kita buat sekali, kita dapat yang wajib. Kerana yang kedua memperbetulkan, memperelokkan yang mana tak elok. Cara duduk tahiyat, cara baca tahiyat. Lipat kaki, setengah sampai tua duduk sialang kaki. Tak perasan, kena tak ada orang betul. Nak orang nak betul segan dah tua-tua. Duduk sialang kaki. Lepas tu, quick siap ke ibu jari. Bagi kena lantai, tak betul. Sebenarnya duduk di ujung jari kecil. Masa tahiyat. Duduk atas tapak kaki. Tahiyat awal. Jari-jari kaki kanan di ujung jari kecil. Tekan menghadap kiblat. Kalau mampu semua sekali, tak mampu pada korang 3 yang boleh. Kalau duduk tawaruk, sama je duduk atas lantai. Sebelah kaki kiri, jolok pergi ke kanan bawah tulang kering. Jari-jari kaki kanan menghadap kiblat juga. Siapa nak betul? Maka guru-guru lah yang ada, walaupun dia bukan guru pendidikan Islam. Buat tanggungjawab dakwah ni untuk semua guru. Untuk semua guru. Kemudian, tugas kita di sekolah kita sebagai sekolah dakwah dan tarbiyah. Kita institusikan dakwah ni. Kalau takkan nak pergi dakwah di masjid, ya nak dakwah banyak. Quran di masjid kan habis. Dapatlah berapa orang. Kalau pilihlah ni, anak mula balik ayat lazim sebab yang dah lama-lama dulu sama Pak Imam nama. 2 imam dah mati, Imam Wahab kembali ke rahmatullah. Allah maafkanlahu. Kemudian Pak Jicin, orang yang baik juga telah kembali ke rahmatullah.
Jadi orang lama habis dah, tinggal seorang dua lagi. Baru ni masa COVID ni. Kita tengok tanya mana tak ada dah ustaz yang duduk sembahyang, duduk sembang ustaz. Balik mereka pun tak beritahu sebab COVID. Pergi sekali hari tu dan sebelum berlaku ni, mereka beritahu. Jadi anak mula balik daripada Wadduha. Ayat lazim. Supaya mereka dapat baca. Ulang-ulang balik. Jadi sekolah kita institusikan dakwah dan tarbiyah. Jadi bukan sekadar dapat excellent dalam akademik. Satu-satunya ada speciality yang ada kat kita ada dakwah dan tarbiyah. Yang tuan ustaz ulang balik untuk kita rasa. Untuk kita sedar, terutama yang baru-baru mari. Kadang-kadang pentua guru besar tak nak bagi tahu. Masa ni kita bagi tahu. Jadi tugas kita besar selain daripada untuk excellent akademik. Tapi kita nak juga pembentukan syakhsiah yang baik. Yang boleh bawa syakhsiah maknawi. Bawa makna Islam dalam hidup dia. Secara tak langsung dakwah bil hal dia panggil. Dia tak cakap tapi orang tengok dia orang tahu. Orang tengok dia orang tahu. Ana bagi contoh mudah saja. Pelajar kita dia pergi curi. Sekarang jadi orang bagus lah. Budak-budak nakal bukan susah. Buat dia profesor universiti bekas lakap ustaz. Dia pergi kedai dia masuk tengok surat berkenan. Dalam bilik. Dia bubuh surat tu dalam dia keluar. Dia tak perasan budak-budak kata ada CCTV. Jadi bila dia masuk pergi nak keluar, keamanan yang duk jaga tu, pengawal, ketua pengawal tu, kata kat dia, tanya dia daripada mana? Materi. Dia kenal lah nak duk ngajak kalau boleh. Dia supervisor kat KK ni, duk ngaji kat anak dia masa lapang. Dia pun bagus. Pernah dia baju kat anak apa semua. Keamanan daripada mana? Materi. Dia masuk bilik balik buang sulam. Yang kita bubuh dalam tu buat mai balik. Kalau orang lain dia buat nanya, dia tangkap habis nama sekolah. Habis nama ustaz tadi. Keamanan dia tu buang. Budak-budak ni nakal. Tapi dia pun bagus. Dia kenal, tengok perangai, tengok boleh kenal. Budak mati cakap betul pula tu. Dia buang. Buang. Ni budak-budak nakal, bukan jahat nakal. Kemudian dia tak perasan, dia nak test tengok. Jaga ni dia tetap ke tempat lain. Kalau orang tak kenal, dia bawa pergi balai. Ada dua yang bunuh diri, dia curi satu pen berapa ringgit harga. Orang curi, pak dia mak dia komplain RM100,000. Pun tak apa ni anak dia ambil seperti satu batang. Satu batang pen, satu batang pen saja. Kemudian dihukum denda di mahkamah. Jadi tugas kita di sekolah kita sebagai sekolah dakwah dan tarbiyah. Kita nak cemerlang excellent di segi akademik. Tapi kita nak excellent juga di segi akhlak. Sembahyang 5 waktu kita harap. Bacaan-bacaan dalam solat kita harap clear. Kemudian bacaan-bacaan Al-Quran dalam doa kita. Kita harap dia boleh baca dengan baik. Kita harap kita boleh baca dengan baik. Ini tugas besar kita. Tugas besar kita. Kemudian bawa balik akhlak. Budi pekerti yang baik, menyenangkan mak ayah. Walaupun mak ayah dia bukan nak mantap untuk tarbiyah. Misalnya. Dia mantap saya sebab mudah. Dia habis pejabat pukul 4.30. Dia mamit saja. Pagi-pagi dia mantap. Ada anak seorang pegawai. Sebab anak dok kerja sambilan tu. Dia kata di materi senang tak? Mana tahu saya anak saya sekolah mana tak sana. Saya habis pejabat, dia habis. Kalau mana sekolah serati, oh, alhamdulillah. Walaupun mereka hantar untuk mudah mereka, tapi kita inilah peluang. Inilah peluang untuk kita didik mereka. Kemudian kalau boleh mereka faham pula segi, kita pun faham. Dalam kampung perkembangan tunjuk ni, kita sebagai kampung untuk sekolah, pendidikan. Pertama kita ada hadanah. Yang kedua kita ada sekolah rendah. Sekolah cucuk dulu sebelum sekolah rendah. Hadanah ada sekolah cucuk. Kindergarten kita. Umur Aiman daripada Madu dan lain-lain. Kemudian habis itu kita ada sekolah rendah. Kemudian habis sekolah rendah, sekolah yang cikgu-cikgu usah-usah ada situ. Sebenarnya sebagai feeder school untuk materi. Itu yang kita buat dulu. Sebagai feeder school untuk materi. Sebab itu semampu yang boleh. Kita motivate budak-budak supaya mendaftarkan materi. Sebab dia, sekolah-sekolah lain jarang buat yang ada itu ada sekolah. Kolej sendiri, kemudian kita ada kolej pula lagi. Bagi yang nak sambung pendidikan Islam, kewangan Islam dan lain-lain lagi.
Jadi kita sekolah Serati ni adalah feeder school kepada matri. Anda sebut ni, anda dulu berusaha dengan Al-Qaid yang kasihi Sakdalan untuk nak masukkan pelajar matri dengan tanpa CGHSC, High School Certificate, masuk tahun 1 terus kat UKM. Satu tak ada stamp lagi. Peringkat pertama, peringkat kedua dah berjaya, satu peringkat air lagi. Dia orang dah turun main interview. Sekarang yang mati muduka tu baru mati Imam Masjid Bangi. Allah maghfirlahu wa rahmuhu Dr. Abdul Wahab. Dan macam dia kata budak antum bagus, akhlak bagus, bahasa Arab bagus. Tapi bila tahun penghabis, Profesor Dr. Syukur berpindah tempat kerja. Daripada UKM main online, kita dah beri dekat Kampung Mampi, dia kata tak boleh Ustaz, kita ada saudara feeder school. Mana ada feeder school? Saya mengaji di situ dulu. Tak ada feeder school. Tak ada. Yang ada ni sekolah rakyat yang ada feeder school. Untuk kat sekolah dia. Jadi kita ada sekolah kita ni sebagai feeder school untuk kita, sekolah kita ada sekolah menengah, jadi budak-budak yang belajar sekolah rendah kita. Di mana-mana sekolah di Malaysia. Untuk menengah, seboleh-bolehnya dia datang ke sekolah kita. Sebab kita ada aliran semua, ada sains, kita pun ada sains. Dan pelajar matri, ramai juga yang jadi doktor. Untuk makluman cikgu-cikgu, ustazah-ustazah sekalian. Ana pergi dengan Profesor Abu Azam sebelum COVID ni. Beberapa tahun yang lalu. Pergi kat Labita University. Sebab kita ada MOU dengan salah sebuah universiti di sana. Kemudian dalam perjalanan tu, ada pelajar matri. Di matri ni tidak tertonjol. Tapi bila pergi sana, dia buat medik. Dia boleh kumpul budak-budak. Musim-musim sejuk ni di sana, dancing ni biasa lah. Nah, tapi budak-budak kita ni alhamdulillah, aliran sains. Lekat sembahyang lepas. Kemudian panggil kami untuk bagi kuliah. Kat budak-budak Islam di seluruh negara yang ada itu. Masya Allah. Di matri tak tertonjol. Ini kesan berkat pendidikan yang Sakdalan bagi. Kemudian lepas balik jadi doktor. Ini anda tengok sendiri, Masya Allah. Budak-budak kita baik, tapi di sini tak tertonjol sebab banyak budak-budak pandai. Jadi kita ada feeder school. Jadi nak ambil aliran sains ada. Nak ambil aliran agama ada. Kemudian yang mana ada kelemahan, kita sekolah kita boleh maklum. Kalau nampak taman matri ilmu abang gana. Mana ada. Kita boleh bincang. Yang mana yang baik. Jadi kita rasa bahawa sekolah ni adalah feeder school. Kita buat. Kita ada, kalau tak boleh sini jauh, nak tak pergi Penang, kita ada Ibrah Pulau Pinang. Kemudian di Kuala Lumpur kita ada, Terengganu kita ada. Feeder school untuk sekolah kita. Jadi tugas kita tugas besar untuk masa depan din Allah Subhanahu Wa Taala. Di perkampungan, Tunjung ini misalnya, kita sediakan bi'ah. Environment atau persekitaran yang baik. Dari khadanah, kemudian sekolah cucuk, kindergarten, kemudian sekolah rendah, kemudian sekolah matri, kemudian kita ada institusi pengajian tinggi kita, IPTIK. Ada keluar beberapa batch. Jadi, sekolah rendah adalah feeder school. Tadi ada sebut. Kalau sekolah rendah kita adalah di mana sekolah Malaysia ada feeder school untuk sekolah-sekolah menengah yang kita bina. Jadi kalau kita di sini feeder kepada sekolah matri untuk kesenambungan tarbiyah dan dakwah. Cikgu-cikgu semua. Jangan ada masa banyak mana lagi. Ada sikit masa lagi. Kemudian kita, satu lagi nak kena rasa ni, syu'ur diri kita. Kita sebut kita nak kena ada refleksi diri tadi. Pertama kita nak kena rasa kita adalah Muslim mukmin. Muslim mukmin itu satu. Mana Islam ialah kita menyerah diri, hidup kita menyerah diri, tunduk dan patuh. Submission and surrender to Allah. Islam is a knowledge and putting the knowledge into practice. Itu takrif yang beri oleh Almarhum Abu A'la Madudi. Pengetahuan. Kemudian Islam ni tunduk patuh, menjunjung perintah Allah. Kita Muslim. Kemudian kita tingkat kita mukmin. Kita guru Muslim dan mukmin. Nak mengajar anak-anak ni pahala besar. Kullu ummati tadkhulul jannah. Nabi sebut, setiap umat saya akan masuk syurga. Ini tawaran yang paling mahal. Banyak harta dunia ada, kita tak boleh beli syurga.
tambah lagi harta sebanyak dunia saya lagi pun tak boleh. Tapi dengan kita menganut Islam, kita terima Allah sebagai ilah dan Rabb kita. Kita terima Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul yang kita kasihi. Nabi sebut, kullu ummati tadkhulul jannah. Setiap umat saya akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang bantah. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang bantah ya Rasulullah? Yang taat masuk syurga. Nabi sebut. Maksud dia. Yang bantah, maka akan menerima azab Allah. Jadi, mula-mula Nabi sebut, kullu ummati tadkhulul jannah. Kita rasa senang. Kita rasa senang setiap umat. Apa yang ada kat kita dunia ni start saja. Kita hidup mati. Tapi kalau kita dapat yang baik ini, kullu ummati tadkhulul jannah. Lebar sebuah syurga saja seluas langit dan bumi. Kenderaan tak payah sebutlah. Bekas-bekas minuman daripada emas. Nabi tunggu umat dia. Setelah habis sirat dengan gelas-gelas yang banyak disediakan. Siapa yang dapat minum ayat telaga Kausar, Nabi bahagia tidak dahaga untuk selamanya. Nabi tunggu kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut kat kita, kullu ummati tadkhulul jannah. Setiap umat saya akan masuk syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita doa tambah, kita buat apa yang Nabi suruh. Tadi ada mukadimah di rumah kita, apa yang kita boleh buat. Jadi kita nak rasa kita Muslim mukmin, kemudian ada jawatan pula Allah bagi ala kadar kita. Mu'alim. Orang panggil cikgu kita. Mati pun orang tulis minggu lepas anda sebut. Orang tulis cikgu. Zaujah ana, cikgu hasanah. Allah maghfirlaha warhamah. Mu'alimah. Kemudian di masa yang sama naik tahap sikit kita da'i. Setelah kita tahu bahawa bukan saja tekad nak bagi pelajaran, pandai dia. Tapi di masa yang sama Allah nak bagi pahala kat kita. Kita jadi da'i. Siapa yang hebat? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Selain daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Jadi kita ni ajak anak-anak kita beriman kepada Allah. Ajak anak-anak kita iltizam, komited dengan ajaran Allah, ajaran Islam. Jadi siapa yang lebih baik dari perkataan? Allah Ta'ala sebut. Mimman da'a ila Allah. Daripada orang yang mengajak manusia beriman kepada Allah. Kemudian dia beramal soleh. Kerja yang kita buat ni, jaga-jaga semua. Dia sebut dia ibadat, amal soleh. Kemudian bukan takat amal soleh, saya naik sampai jihad dalam suasana Allah. Nah, Islam hilang dari arus perdana kehidupan umat di dunia ini. Kita nak asaskan balik supaya Islam ini berjalan, jalan Islam, jalan dan kehidupan anak-anak kita. Jadi kerja yang cukup besar. Jadi kita da'i, kemudian murabi. Kemudian kita tingkat jadi soleh. Soleh. Ibu amal soleh ialah ibadat khusus. Kemudian kalau kita dengan anak-anak yang baik pula, ya Rasulullah, inna ummi matat walam tasum. Apa asumu anha? Ini anak perempuan yang baik. Ya Rasulullah, ibu saya mati belum habis puasa. Apa asumu anha? Apa boleh saya puasa untuk dia? Sedangkan bayar fidyah boleh. Tapi dia bertanya Nabi, apa asumu anha? Apa boleh saya qada puasa untuk dia? Anak yang bahagia. Sumi anha. Puasalah untuk ibu kamu. Lagi datang ya Rasulullah, ibu bapa saya sudah tua. Tidak mampu untuk menaiki kenderaan mengerjakan haji. Apa boleh saya mengerjakan haji untuk ayah saya? Bahagia. Haji anha. Kerjakanlah haji untuk ayah engkau. Ini kita, ni yang selalu anak sebut bahawa anak dan cucu jumpa dengan ayah, jumpa dengan takwan di syurga nanti. Jumpa di syurga nanti. Sebab anak, ayah, cucu yang beriman. Jadi kita soleh nak kena usaha tingkatkan. Kita jadi soleh. Dan di masa yang sama kita muslih di ghairihi. Kita nak perbaik budak-budak yang ada di tangan kita. Kita nak keluar kepada masyarakat, kita tak pandai. Yang pandai, alhamdulillah. Boleh orang terima. Yang tak pandai, yang dia orang tak bagi, tak boleh. Kita ada peluang di sekolah. Anak di rumah, anak-anak kita. Di sekolah, anak-anak didik kita. Ini muslih li ghairi. Aslih nafsaka, Nabi sebut. Perelokkanlah diri kamu. Solehkanlah diri kamu. Aslih nafsaka. Qabla an tuslihan nas, sebelum anda islahkan orang lain. Salahkan diri kamu sebelum kamu mengislahkan diri orang lain. Aslih nafsaka. Ini ada peluang kat kita.
Allah bagi peluang kat kita dengan ada umur dapat kita islah diri. Kemudian kita nak ajak anak-anak kita. Kalau kita baik, anak-anak sekolah kita tengok kita baik. Sebab itu kita penampilan diri kepada anak-anak. Dia duduk tengok. Dia duduk tengok. Penampilan diri. Self-esteem kita bila kita masuk ke kelas U. Kita main ke sekolah. Self-esteem cukup penting. Sebab itu kita datang dengan tutup aurat. Kalau seluar, kalau lelaki tidak ketat, jadi seorang nangka. Kalau lelaki, kalau perempuan tutup aurat, warna-warna yang dilarang oleh Nabi kita tak pakai. Warna merah ang, kuning sami. Saya minta maaf. Kalau kita ada buat dah pakai bagi lusuh, saya betul jangan buat dah. Kuning sami, merah ang. Tutup aurat. Tak maaf pakai tapi kasiat ariyat. Pakai tapi tak nampak pakai. Kasiat ariyat disebut. Jadi tu yang pertama. Yang kedua, kita nak sudah dah masa sikit lagi. Yang kedua, mudah-mudahan kerja-kerja kita, ini harapan, menjadi sumbangan. Mudah-mudahan kerja yang kita kerja secara kolektif ini di sekolah ataupun secara jama'i menjadi sebati dalam kehidupan kita. Kita buat kerja, kita mewakili jamaah kita. Kita buat kerja, kita mewakili sekolah kita. Jadi, mudah-mudahan kerja-kerja kita mengajak, kita dakwah kita yang kita buat secara jama'i, secara kolektif ni menjadi sebati dalam kehidupan ini. Kita akan usaha bagi apa? Kerja kita yang kita buat ni. Kita buat kerja yang baik, mengajar, didik. Kemudian kita kerja secara jama'i, kasih sama-sama kita. Hormat sama kita. Tak pukul buah jauh. Lidah bisa tak boleh. Nak minta masuk syurga, Nabi sebut. Pertama, tunjuk di atas lidah. Jaga mulut lidah kita. Yang kedua, tunjuk ke bawah. Iaitu kehormatan diri kita. Jadi kita jaga mulut lidah kita dalam kehidupan ni. Dan merasa dengan kerja-kerja pengajaran pendidikan sekolah, dakwah dan tarbiyah, Allah akan selamat kita di hari akhirat nanti. Bukan habis dunia saja. Bukan habis dunia saja. Di mana cikgu-cikgu semua maklum, sahabat-sahabat semua tahu kita ala kadar saya masuk orang miskin sekolah kita ni. Rendah pun siapa, menengah pun siapa. Gaji tak naik tapi Alhamdulillah Allah bagi dapat juga bayar gaji. Ada sekolah potong. Tak dapat bayar. Tapi kita Alhamdulillah. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Allah buka hati-hati. Orang dapat tolong kita. Walaupun tak naik gaji. Gaji kecil tapi tak putus. Saat-saat baru saat duduk sembang dengan pihak pentadbiran sekolah kita. Pasal duit ni. Jadi kita walaupun sikit. Allah Ta'ala bagi sahabat-sahabat boleh usaha. Sehingga kita dapat juga walaupun tak naik gaji. Tapi masih tidak dipotong. Ada tengah sempat diberhentikan kerja, tak ada. Dah tak ada nak bayar. Ada sekolah tak sampai 1,000 pun ada. 800 pun ada. Itu pun Alhamdulillah. Tak ada. Tapi Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Sekolah kita ada juga untuk cikgu mudah-mudahan. Kita doa mudah-mudahan. Semua kita berdoa. Dalam bentuk kolektif juga. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahan ini. Gaji kita pun naik sebab harga barang naik. Anak ramai. Minyak pun naik. Sewa rumah pun naik. Mudah-mudahan kerja-kerja pendidikan yang kita mengajar untuk akademik. Kerja-kerja dakwah dan tarbiyah yang kita lakukan secara jama'i menjadi sebati dalam kehidupan kita. Dan merasa dengan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah. Dengan kerja-kerja tarbiyah dan dakwah ini, Allah akan selamatkan kita di hari akhirat nanti. Itu semua amalan kita boleh bawa balik ke akhirat. Apalah makna selalu anda sebut. Kita kerja keras. Dapat title di dunia ni tapi tak boleh bawa ke akhirat. Maknanya kalau kita mati tak boleh masuk syurga, satu kerugian yang maksa. Sebab tu Nabi bagi motivasi. Kullu ummati tadkhulul jannah. Cikgu-cikgu pakai apa hari ni? Kullu ummati tadkhulul jannah. Illa man aba. Kecuali siapa yang bantah. Sebab itu kita semampu mungkin untuk kita tingkatkan diri kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Terutama ibadat-ibadat khusus yang menjadi model. Menjadi model misali kepada anak-anak kita di sekolah. Terutama sekolah rendah
Dan juga kita tingkatan 1 sampai 3 budak-budak dia tengok kita lah sebagai contoh. Ya wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Jangan lupa balik rumah. Hari-hari buka rumah kita dengan tilawah Al-Quran walaupun sikit. Ustaz ulang balik, hari-hari kita mula dengan Quran rumah kita. Sebelum kita mak kerja. Kerana cikgu-cikgu boleh mula tengok selama beberapa tahun. Kita dapat rasa macam mana rasa. Macam mana rasa bila rumah kita baca Quran sebelum tidur. Kita baca Quran sebelum pergi kerja. Badiru bil amali salihah. Sekarang kamu melakukan amal soleh. Badiru bil amali salihah. Segeralah kamu melakukan amal soleh. Qabla an tushghalu, hadis yang pertama tadi Ustaz sebut. Sebelum kamu disebutkan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.